Selamat kembali ke Jom Kopi. Dan hari ini saya lupa nak kenalkan diri. Saya Yap. Saya macam biasalah Aiman Wak Alias. Macam biasa, hari ini kita juga akan kupas dua isu. Antaranya laporan PAC yang pasal ventilator, vaksin, apa lagi? PPE. PPE dan juga pasal PKR. Adakah PKR ni parti liberal yang sokong Israel? Okey. Okey. Siapa? Ya, boleh tanya soalan? Ya, mula dulu. Jadi apa pandangan, sebab laporan PAC ni kita nampak dia banyak kiranya banyak cabang lah, ada pasal PPE, ada pasal ventilator, vaksin semua, dan dia libatkan dua orang menteri kesihatan, antaranya Kari KJ dan juga Adam Mamba. Jadi apa pandangan? Sebab ada yang kata ada penyelewengan, ada yang kata cuma ini benda biasa je. Apa pandangan Aiman pasal laporan PAC kali ini? Okey. Masih Yap. Biasa Yap, kita ni selalunya kita sembang benda-benda intelek. Hari ni kita sembang benda-benda yang berlaku. Ya, tapi bila Yap tanya aku dia tentang apa sebenarnya PAC. Mungkin awak tak faham apa itu PAC sebenarnya. Kita start dengan benda tu dulu lah. So basically PAC ni adalah jatuhkuasa kira-kira wang negara. Dia adalah jatuhkuasa bawah parlimen. Dia ditugas khas untuk memantau beberapa penggunaan duit yang berlaku dalam pentadbiran Malaysia lah. So, untuk makluman semua orang, bawah PAC ni pengurusi dia adalah dari PN. Majid Tanah, aku lupa nama dia. Mas Amiati, aku lupa nama dia. Majid Tanah. So, pengurusi dia adalah daripada PN lah. So PAC ni bukan hanya baru berlaku. Dia banyak isu PAC ni. Dia banyak isu. Tapi kenapa PAC ni digerakkan ataupun kenapa PAC ni kita kata kenapa tiba-tiba PAC ni buat tentang vaksin, COVID dan kesihatan dan sebagainya. Dia sebab utama adalah sebab penggunaan duit yang besar. So sebelum ada PAC dia ada satu lagi jatuhkuasa. Sebelum ada PAC masa COVID dia ada jatuhkuasa pilihan khas kesihatan. So apa-apa report aja macam task force lah. So apa pembelian ataupun benda-benda yang melibatkan tentang COVID lah, terutamanya masa isu COVID tu, dia akan lalu jatuhkuasa pilihan khas kesihatan. So lepas duit digunakan sebagainya, of course dia turun kabinet. Tapi sebenarnya dia akan check adakah duit ni digunakan dengan betul. So itu berlakunya laporan PAC. So PAC ni dia macam guru disiplin lah. Dia macam guru disiplin ataupun dia macam pengawas yang spot check. Spot check ada rokok tak? Annoying lah. So basically macam PAC, fungsi PAC memang bukan daripada kerajaan lah. Fungsi dia. Ahli dia campur. Ada kerajaan, ada pembangkang. Yes, tapi pengurusi akan 100% mengikut dalam Akta Parlimen memang bukan daripada kerajaan. Dan aku ingat ini reform masa zaman PH 1.0 kan? Yes, sebelum betul. ni memang kalau kerajaan, PAC pun kerajaan. Sekarang ketua dah jadi pembangkang. Yes, kena. 100% kena. Itu adalah reformasi yang dia buat dalam Parlimen. Sebab dia check and balance kan? Kalau semua kerajaan, siapa yang check, siapa yang balance? Betul. So, untuk jawab soalan kau, kau kata kenapa tiba ada laporan ni? Kenapa? So, macam aku cakap ni, dia ada isu tentang penggunaan duit untuk COVID, khususnya situ. Dia ke situ. So, basically banyak isu dalam laporan PAC ni. Macam Yap pun boleh terangkan juga. Dia beberapa isu yang menjadi persoalan besar adalah pembelian tanpa kontrak. Itu kita sebut lagi detail nanti lah. Pembelian tanpa kontrak, vaksin yang expired. Maksud expired tidak boleh digunakan, maksudnya akhirnya boleh dibuang, rugi duit. So, mungkin Yap nak terang lagi detail. Apa yang berlaku? Mana isu? Mana barang yang dibeli tanpa kontrak ni? Barang apa? PPE ke, ventilator ke, vaksin ke, sebagainya ke? Okay, kita tengok sebenarnya dekat dalam laporan PAC ataupun sebenarnya aku nampak berita dari Singapura, okey. Berita ni dia macam sindiran. Dia kata Malaysia beli ventilator melalui WhatsApp. Kan macam sedih lah negara luar, negara sebelah ni boleh gelakkan kita gitu je. Guna WhatsApp sebab tak guna Telegram. Itu lain dia. Kan beli ventilator guna WhatsApp. Lepas tu ada dalam laporan PAC pun ada tulis kontak itu datang dari siapa? Dr. Wee Ka Siong. Okey. Sebab benda ni beli from China. So Wee Ka Siong ada connection dekat China. Dan dia beli from melalui WhatsApp. Dan antaranya yang bagi aku sangat-sangat menyedihkan, nanti mungkin Aiman boleh cerita pasal vaksin. Boleh. Tapi untuk aku yang aku nak fokus ialah ventilator. Ventilator ni sangat-sangat penting lah untuk seseorang yang especially kena
apa penyakit yang pasal paru-paru. Sebab ventilator akan membantu orang yang tak boleh breathing apa bahasa Melayu? Bernafas. Bernafas, lupa. Bangsa sangat. Masa bebel. Yang tak boleh bernafas untuk bernafas. Jadi ia penting lah. Dan kalau kita masih ingat, yang ni sebelum laporan PSC pun ada berita kata Malaysia beli ventilator tapi semua tak boleh guna. Oh yes. Dan rosak sebagainya. Sebahagian besar 104 ventilator dibeli tapi tak boleh diguna. Maksudnya dah beli sampai sini tak boleh guna. Yes. So kalau ada yang kata tak ada penyelewengan, aku rasa memang susah nak percayalah sebab aku rasa dia isu besarnya tetap pengurusan. Pengurusan ya. Ya akhirnya membazir duit rakyat lah. Kau beli dengan WhatsApp. Lepas tu dah sampai tak boleh guna. Nak claim tak boleh. Warranty tak ada. Sebab tak ada kontrak. Yes. Sebab macam kita betul-betul je kena scam. Ya. Aku nak beli kat 7A pun kena ada resit. Kan. Lepas tu yang sangat-sangat menyedihkannya lah, kita kena ingat Malaysia ni mungkin kita dah lupa lah. Tapi sebenarnya ada 36,000 rakyat Malaysia yang terkorban sebab COVID. Cuba bayangkan kalau 100 ventilator ni boleh guna, berapa nyawa yang kita boleh selamatkan. Yes. Kan? So nak kata, sebab yang aku geram ni Syed Saddiq yang kononnya terpaling berprinsip, terpaling pejuang rakyat. Pejuang rakyat, pasal cukai dia suarakan, pasal subsidi dia suarakan, tapi bab ventilator yang tak berfungsi ni, dia boleh minta kita husnuzon. Kata KKM dah buat banyak kerja, kalau sikit pembaziran ni biasa sebab time was of the essence. Perolehan darurat perlu dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Kalau bab cukai, bab subsidi, kau boleh serang macam tu. Tapi bab ventilator yang memang betul-betul melibatkan nyawa rakyat Malaysia, kau boleh diamkan diri. Aku macam tak faham logiknya. Yalah, mana kau, masa ayat mudahnya, kenapa kau tak agresif, maksudnya konsisten? Kau jap on, jap off, jap on. Dia ada sebab ke? Ada kenapa kan tiba-tiba kata, ya ni melibatkan duit rakyat. Sebab kau kan third force. Yes. Kalau PS buat salah, kau hentam. Yes. PM buat salah, kau sepatutnya hentam juga. Betul. Tahu pun tambah KJ pun bukan PM sebenarnya. So macam aku memang tak faham lah. Yes. Apa, tapi yes. Aiman. Aku tertarik dengan apa yang sebut tadi lah. So yes. Sebab bila aku baca dan study tentang laporan PSC ni, pada pandangan aku dia penyelewengan tu mungkin dia tunggu jika ada report lah sebagainya. Tapi aku melihat isu laporan PSC ni tentang pengurusan bencana. Maksudnya adakah pengurusan bencana ini diurus dengan baik? Akhirnya of course kita kena jujur, mungkin akan ada kesilapan. Tapi kesilapan tu sangat besar. Contohnya, bagi aku kesilapan yang bukan perlu dibuat oleh kerajaan. Pembelian barang untuk bencana tanpa kontrak. Itu bagi aku satu-satu benda yang gagal lah bagi aku. Ya, of course aku pun dengar penjelasan daripada KJ. Dia kata ini zaman beli PPE ni, ventilator ni bukan zaman dia. Dia kata procurement tu tahun 2020 tak silap aku. So bukan sebelum dia masuk lah. Sebelum tu dia kan Menteri Sains, Teknologi dan sebagainya. Sebelum tu ada hamba jadi Menteri Kesihatan. Tapi aku sebenarnya bukan kita buat laporan PSC ni untuk tembak KJ, tembak sesiapa. Betul. Tapi kita nak rungkaikan apa sebenarnya berlaku. So bagi aku, of course aku tahu PSC memang ada gerak ke benda ni. Tapi ada hamba perlu beri penjelasan bagaimana pembelian barang yang sangat besar ni. Aku rasa dalam 500 juta. Tak silap aku lah ke 100 juta, aku lupa dah. Untuk ventilator 13 juta. 13 juta untuk ventilator sebab 104 yang rosak kan. Ya. So aku tengok benda ni adalah benda yang perlu disoal siasat lah. Adakah benda ni kenapa? Ada statement katakan bahawa Pamaniaga kata beli ventilator tanpa PO, tanpa kontrak. Aku rasa tak kisah siapa bagi arahan. Kau sebagai kerajaan menggunakan duit rakyat, kau perlu you kena ada satu dokumen prosedur lah. Yes, prosedur. Bagi aku tak logik untuk kau lepas tekak dan kata Pamaniaga suruh. Apa kaitannya? Kalau kau nak, kau ada power, kau ada kuasa dan kau kerajaan. Itu isu pertama. Okey, isu vaksin lah.
Isu vaksin ni bagi aku kerugian terbesar daripada laporan PSC ni pada pandangan aku adalah kerugian apabila vaksin yang expired. Maksudnya tamat tempoh lah. Dia macam ubat lah. Bila ubat tamat tempoh, dia tak boleh digunakan. Dan kena buang. Akhirnya kena buang, kena bakar dan sebagainya lah. So untuk isu vaksin ni, aku dalam 8.5 juta dos. Dos ni cocok lah. Yang cocok untuk mudah faham. Yang bilangan cocok tu. Yang boleh cocok tu. So bilangan cocok tu sebanyak 8.5 juta. Kerugian yang kerajaan tanggung adalah 500 juta. Ya aku pun dengar. Aku cuma nak adik. Aku pun dengar penjelasan KJ dekat keluar sekejap mengenai laporan PSC ni. Ya dia pun keluarkan data. Dia kata kita punya hanya 10% sahaja budak kan. Patutnya 88%, tapi kita budak kepada 10% je kebaziran orang panggil. Tapi kebaziran pula. Tapi kita kena sedar satu benda. Isunya adalah dia membazir. Dia membazir dan of course aku nak kata adakah KJ ni lebih teruk pada Hada Baba? Aku rasa dia lagi better. Memang better lah. Kita kena jujur situ. Tapi ini benda yang perlu disiasat juga bagi aku. Sebab isu vaksin, isu besarnya tentang benda ni adalah duit rakyat. Sebab kita nak pastikan duit rakyat ni diguna sebaik mungkin. Of course, KJ pun dia kata laporan PSC panggil dia pun bagi penjelasan sebagainya. PSC kata tak ada salah silap sebagainya. Yes. Bukan macam aku kata ulang lagi sekali, bukan kita buat isu ni untuk tembak dia. Kita buat ni adalah pada isu laporan PSC. Tak kira ada Baba ke, tak kira KJ ke, tak kira Muhyiddin ke, tak kira Ismail Sabri. Dia sama je. Kita nak tahu apa sebenarnya berlaku dan benda ni perlu diberi ataupun dibawa kepada pengetahuan umum. Betul. Sebab masa COVID macam Jad kata berapa orang mati sebab tak cukup ventilator sebagainya. Siapa nak jawab benda tu? Kan? Tak ada seorang pun nak jawab. Yes. Ya aku sangat happy bila perubahan ni dibuat oleh kajian PH 2.0. Bila kita sedar, aku rasa mungkin setuju dengan aku. Yang sejak PSC dipengurusi oleh pembangkang, banyak laporan diterbitkan. Tak kisah PH ke BN ke PN. Contohnya laporan vaksin, laporan LCS. Itu menarik. Ini orang tanya. Ya aku bukan nak puji sangat PH. Kita bukan PH pun. Kita cuma nak kata inilah reformasi yang digerakkan. Akhirnya rakyat tahu isu dalaman dalam kerajaan. Sebab ini menggunakan duit rakyat. Sekarang ni kita tahu ada laporan PSC. Seterusnya adalah bagaimana kita pastikan orang yang betul-betul terlibat dan akhirnya mungkin if ada salah guna kuasa boleh dibawa ke muka keadilan. Ini sedikit demi sedikit reformasi yang cuba digerakkan. Dan mungkinlah sebagai orang yang nak kata sesuatu tentang isu laporan PSC ni. Aku pasal PSC sebenarnya tadi Aiman dah ulaskan semua. Tapi ada something kalau KJ dia kata dia tak terlibat ni, kita kena ingat masa tu kan Malaysia tak dapat vaksin. Aku faham sebab negara-negara yang besar dia bolok semua vaksin. Yes, dia ada kemampuan untuk beli. Tapi kalau kita masih ingat vaksin AstraZeneca. Yes. Masa tu kononnya ada masalah, jadi dia dikeluarkan dari dipisahkan dari vaksin-vaksin lain. Contoh macam Pfizer, Sinovac. Yes. Jadi kalau nak cepatkan, maksudnya tak nak tunggu yang mainstream tu, you boleh sign up untuk dapat AstraZeneca. Dan sign up tu guna website yang kononnya 70 juta. Website 70 juta. Cost dia. Aku buka website RM3 je. Tapi aku faham lah sebab dia website yang melibatkan banyak transaction, data semua. So mungkin banyak sikit. Tapi takkan sampai 70 juta. Dan 70 juta pun sebab aku cucuk AZ. Jadi aku tahulah sana nak dapatkan AZ tu kita kena tunggu depan komputer at least 30 minutes before, and then dekat sana kita kena berebut macam Hunger Game. Lepas tu baru dapat vaksin. Ada yang tak dapat juga. Macam kalau aku tak silap first time aku tak dapat. Second ke third time baru dapat. Jadi kita semua faham Malaysia ni bukan negara yang besar, tapi kalau dengan keadaan macam ni pun masih ada yang ambil kesempatan procurement tanpa kontrak melalui WhatsApp, ataupun ventilator yang beli sampai sini rupanya kena scam, tak boleh guna, ataupun vaksin yang dibeli lepas tu semua kena buang. Aku rasa semua. Memang janganlah. Sebab kau tahu apa yang bagi aku satu benda yang kita perlu fikir bersama bila laporan PSC dikeluarkan. Mungkin orang fikir laporan PSC ni hanya orang rakyat Malaysia je tahu. Tak.
Ada berita daripada Singapura, Ya. ada berita daripada US, UK dan sebagainya memang menerbitkan berita ni mengatakan bahawa Malaysia beli ventilator tanpa kontrak. Benda ni jadi bahan lawak. Yes, jadi bahan lawak pada negara-negara luar. Akhirnya menunjuk satu mesej yang bagi aku benda yang kritikal adalah orang Malaysia ni tak pandai mentadbir. Nanti ringgit salam RM4.74. Yes. So itu isu pertama bagi aku. Tapi isu yang kedua menjadi bagi aku rasa ini kerajaan juga tengah gerakkan adalah laporan PSC ni perlu dibahaskan secara mendalam di parlimen. Of course ini fungsi parlimen. Tapi aku rasa adil untuk aku katakan begini adalah untuk beri juga ruang kepada Hada Hambaba dan KJ. KJ menggunakan keluar sekejap dia. Tapi kan aku rasa parlimen sepatutnya jemput dua orang ni untuk bagi penjelasan. Takkan parlimen serang je. Tak silap aku PSC ada panggil dua-dua ni. Tapi penjelasan pada umum yang untuk pada umum. Sekarang ni mungkin KJ menggunakan keluar sekejap untuk menyatakan macam mudahnya apa yang berlaku dan sebagainya lah. Tapi bagi aku tak kisah KJ cakap apa, dah cakap apa, tapi dua-dua ni perlu bagi penjelasan apa sebenarnya berlaku. Sebab KJ kata itu bukan zaman dia. Betul. Dia kata ini zaman Hada Hambaba. Hada Hambaba macam tak cakap apa-apa. Aku setakat ni untuk ketua aku memang aku tak jumpa apa-apa statement daripada Hada Hambaba lah. Mungkin dia tengah minum air suam kot. Minum air suam kot. Tapi bagi aku tengok benda ni bukan aku nak salah sesiapa. Akhirnya nak tahu if benda ni kepada ayat mudah, benda ni berlaku sebab pengurusan yang tidak cermat, okey kita belajar. Tapi if ada unsur yang boleh dikatakan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, ini perlu ataupun individu yang terlibat ini perlu dibawa ke muka keadilan. Betul. Tak kisahlah 100 juta ke 100,000 ke, kalau ada masalah memang kita kena bawa. Betul. Bayangkan dia kata ni hanya 13 juta je, takkan nak bawa ke mahkamah. Orang curi roti RM13 pun polis tangkap, takkan kau 30 juta tak tangkap. Betul. Bagi aku poin besar kita nak kata hari ini adalah laporan PSC ni perlu dibuka dan diberjelaskan di parlimen. Itu pertama. Individu yang dikatakan terlibat dalam pemilihan produk, barang dan sebagainya untuk semasa COVID ni perlu beri penjelasan secara umum supaya orang tahu. Sehingga kalau kau cakap dan orang fikir benda tu tak salah, tak ada rasuah, should be okay, kau tak bertakut pun. Bagi kau tak bertakut, contoh kau kata beli kekuasaan ni sebab kami tak sempat nak kontrak, sibuk sangat. Okey. Depend dia orang lah. Dia kata sibuk sangat, terlalu banyak isu, kami banyak WhatsApp je. Tak sempat kontak korang nak kata apa. Tapi jelaskanlah. Itu pentingnya. Okay, yes. Tapi aku rasa untuk isu laporan PSC itu je. Kita bukan nak kata siapa salah, siapa betul. Tapi kita nak katakan bahawa duit ni perlu diteliti dan dipersoal siasatkan di parlimen. Sebab dia melibatkan duit rakyat dan juga nyawa rakyat. Yes. Dan aku rasa kerajaan sekarang, walaupun aku ada tak suka, tapi kerajaan sekarang bawa ke arah tu lah. Ini benda bagus. Tapi yes, itu isu vaksin. Isu vaksin, laporan PSC dan sebagainya. Tapi ada isu yang aku rasa panas lah. Tapi benda ni aku rasa kena jelaskan. Kenapa tiba-tiba Yuwana ni nak backup PKR sangat? Ataupun kenapa Yuwana ni kenapa Yuwana ni guna title PKR Parti Liberal pula sebagainya kan? Kenapa tiba berminat? Okey. Untuk maklumat rakan-rakan kat luar, isu PKR Parti Liberal ni bukan daripada kami. Benda ni adalah ayat mudahnya ada orang DM. Dia bukan DM, tanyalah. Boleh tak Yuwana jelaskan tentang apa sebenarnya berlaku ni dengan apa International Liberal, aku lupa nama dia. Liberal International. Liberal International. Kita tukar dah nama dia. Liberal International ni kenapa isu ni agak panas sebagainya dan menjadi isu. Boleh tak terangkan sedikit apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Mungkin nak terang dulu sikit secara ringkas apa sebenarnya berlaku sebenarnya. Kami tengok from maksud liberal dulu. Kalau kita buka Kamus Dewan, sebenarnya ada website dah kan. Kalau yang masa tak tahu, Kamus Dewan ada website. So memang tak payah buka buku tu. Tak payah buku kamus tu. Tebal kan. Jadi kalau tengok website, maksud liberal tu dia condong kepada pembebasan. Dan pemerintah yang demokratik. Yang dia bagi contoh menentang hak-hak istimewa kaum bangsawan. Yang ni nanti ada yang kata ni menentang hak-hak istimewa orang Melayu. Tak, ini bangsawan. Orang kaya. Dan sebenarnya kalau nak kata ni liberal, aku rasa memang liberal lah sebab sekarang apa yang dia tengah buat ni, dia membebaskan orang miskin dari kekayaannya dikau oleh orang yang kaya. Ya betul. Jadi ini liberal lah. Yes, betul. Tapi sebab liberal ni sangat interesting. Aku pernah tengok ada orang kata actually liberal ini
dia tak sama dengan liberal yang sebenar. Ada yang kata liberal ni maksudnya dia nak LGBT, dia nak apa lagi, seks bebas, ataupun nak keluar masuk agama sesuka hati. Tapi bagi aku sebenarnya ni non-issue. Sebab liberal maksudnya cuma bebas. Kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan tukar kerajaan, kebebasan apa lagi, kebebasan untuk kebebasan untuk makan apa-apa makanan yang kau suka. Kebebasan untuk menjadi pemimpin. Ini semua kebebasan. Tapi dalam segelintir orang, apa yang dia nampak cuma nak keluar agama dan nak buat maksiat je. Memang bagi aku agak kesian lah. Yes. Tapi bila kau kata, aku bila saya main isu liberal ni, aku menjadi persoalan aku yang aku selalu pening lah benda ni. Yang orang terlalu mudah percaya dengan apa orang kata. Ya, of course, korang pun tak percaya kita orang direct. Kau boleh buka kamus DBP, ini kamus yang memang diterah di Malaysia. Takkan kamus tu dibuat oleh orang orang Yahudi. Yahudi pula kan. So kau buka, kau study macam tu. So memang secara frasanya atau secara definisinya adalah, dia bebas memerintah. Akhirnya pemerintah tu ingin memastikan bahawa, ayat mudah supaya orang faham, orang miskin mampu menjadi orang kaya. Dengan pastikan ada hak-hak istimewa orang kaya ni dihapuskan ataupun ditukar milik atau beri kelebihan kepada orang miskin. Itu ayat mudahnya. Maksud ayat mudahnya, liberal ni adalah nak pastikan pemerintah itu adil pada semua orang. Itu sesimpel, aku bagi sesimpel mungkin lah tu. Aku tak nak sebut demokrasi sangat. Nanti orang tanya pula demokrasi ni apa benda. Tapi itu pertama. Dan tapi bila pasal liberal kan, aku pun ada satu point of view yang berbeza sebenarnya. Pasal liberal, kalau kita tengok liberal ni sebenarnya penting dalam negara Malaysia. Sebab Malaysia ini negara yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bahasa. Jadi memang kena liberal sebab memang kaum minoriti kena liberal ataupun bebas buat apa yang kamilah nak buat. Contohnya orang Islam tak boleh minum tapi non-Muslim boleh. Dan benda ni sebenarnya kita nampak dekat Kelantan. Kan PAS sentiasa pun cakap Kelantan ni walaupun majoriti orang Islam tapi tak pernah pun ambil hak orang bukan Islam. Sebenarnya inilah maksud liberal. Non-Muslim boleh buat apa yang diorang nak dan yang majoriti iaitu Muslim tidak mengganggu. Itulah liberal dan aku yakin cakap sebenarnya kerajaan PAS di Kelantan adalah kerajaan yang liberal. Dan bukan liberal yang dimomokkan tu tapi liberal yang mengikut maksud Kamus Dewan. Betul. Sebab aku nak terang lagi mudah. Aku pun nak kata rapat dengan ahli PKR tak sangat. Kawan-kawan macam tu, aku kawan dengan UMNO sebagainya. Tapi bila kau tengok dari sudut filosofi ataupun idealisme, kita lihat bahawa PKR ni ayat mudahnya selalu sebut orang places selalu sebut centris. Tengah-tengah, paling tengah tu. Tapi apa yang aku tengok PKR ni, dia adalah pejuang atau parti yang memperjuangkan hak kepada semua rakyat Malaysia. Tanpa berbila kaum dan juga agama. Ini benda yang bagi aku menarik pasal PKR. Tapi kita nak lagi detail kenapa kita buat tajuk ni. Ada orang suruh kita jelaskan apa nama? Liberal International. Liberal International. Aku lupa kita tu jelaskan apa maksud liberal tapi lupa pula Liberal International. Aku lupa nama organisasi tu. So ada orang tanya, ada satu isu, aku rasa 2 hari lepas ke semalam ke, aku lupa dah. Minggu lepas lah. Minggu lepas lah. Ada isu bahawa PKR ni merupakan pemerhati. Pemerhati adalah satu organisasi diberi nama sebagai Liberal International. So dalam Liberal International ni, dalam kau tengok pada ruangan Asia, dengan ada parti-parti. Parti-parti. Kat Malaysia ada 2. Kat Malaysia dia ada 2. Yang pertama adalah PKR. Yang kedua adalah daripada PN, daripada Perikatan Nasional, iaitu Gerakan. Gerakan. Apa nama dia? Yang pengurusi dia bertanding tu kena marah. Aku lupa nama pengurusi dia. Tapi ada dua parti lah. Pertama adalah pada PN, aku ulang sekali, daripada PN, Perikatan Nasional, itu Gerakan. Yang kedua daripada PKR. Tapi untuk PKR, sebelum aku pergi jauh situ, aku kena terangkan kenapa isu ni kenapa benda ni jadi perbualan panas. Dan silap aku, betul aku kalau salah, LI Liberal International ni keluarkan satu statement yang dia menyatakan bahawa dia bagi sokongan kepada Israel. So sejak tu isu ni menjadi panas dan orang pun cuba cek LI ni siapa anggota dia dan sebagainya kan. Tuk nampak Gerakan Perikatan Nasional first. Tu Gerakan first atau PKR. Bila benda ni berlaku, dah silap aku, Fahmi Fazil keluarkan statement.
bahawa benda ni, maksudnya Fahmi buat bincang bahawa supaya keluarkan paket daripada LI ni, website AI. Dan ada pemerhatian aku kenapa dia keluarkan. Yang pertama, mungkin dia tak setuju dan tegas tentang Perdana Malaysia untuk tak sokong Israel. Ini pernah tegas je. Tapi menjadi persoalan aku je. Yalah, aku rasa kita kedua kena buat ini. Dalam kita sangat hipokrit hanya lihat pada PKR. Kenapa tak ada orang persoalkan tentang gerakan? Bagi kau kenapa? Kan sampai hari ni, sebab sebenarnya aku search sebab berita pasal gerakan memang tenggelam. Sebab tak ada orang kisah pasal kan? tak ada orang kisah pasal gerakan. Tak ada orang kisah. Sampai nama Presiden Muno tak tahu. Yelah. Tadi aku lupa nama presiden dia. Tapi aku ada nampak berita lah. Aku memang search nampak berita. Rupanya dia dah mengaku dia ni ahli liberal intentional. Tapi dia ada kecam statement LI pasal Israel lah. Okey. Cuma peliknya dalam berita tu dia tak pernah kata dia nak keluar ke masuk ke. Tak ada. Dan yang lagi pelik, PAS dan Bersatu, aku juga tak pernah nampak berita dua parti ni desak gerakan keluar dari LI. Yes. Gerakan adalah ahli liberal international. Tapi PAS dan Bersatu mendiamkan diri dan tak pernah pun minta gerakan keluar dari liberal international yang menyokong Israel. Maksudnya PAS dan Bersatu masih setia bersama gerakan, yang masih setia bersama liberal international, yang masih setia bersama Israel. Bagi aku, kalau kau tanya aku, kalau betul gerakan tak nak keluar daripada liberal international, okey, itu hak parti. Tapi hak kepada gabungan terutama PAS dengan Bersatu, betul gerakan terus stay dengan pendirian bahawa dia nak stay dalam LI. Aku rasa dia perlu buang gerakan. Kalau tak, aku melihat bahawa PN ni ada dua pihak. Aku kata dua pihak, tak sebenarnya dua pihak lah. Satu yang sokong Israel, satu yang tak sokong Israel. Ataupun sebenarnya semua sokong Israel. Mungkin aku tak pasti. Tapi aku nak kata, aku rasa ayat mudahnya kalau gerakan tak nak keluar, itu hak dia lah, hak parti dia lah. Tapi hak gabungan pada pengurusi PN, Muhyiddin, dia perlu keluarkan statement. Adakah dia nak stay gerakan dalam PN? Sebab dengan jelas bahawa gerakan tak nak keluar pun. Takkan tangan kiri serang PKR walaupun dia dah keluar, tangan kanan berkawan dengan yang masih setia dengan LI. Ayat mudahnya, jangan semut di hujung jalan nampak, gajah di depan mata tak nampak. Bagi aku kita dua lah dari luar ni konsisten. Ada kita kritik kerajaan, ada kita kritik pembangkang. Bagi aku konsisten. Tapi aku rasa bila melihat satu benda, aku mungkin kasar, tapi bila melihat benda hipokrit macam ni, aku benda ni tak sihat untuk politik Malaysia. Kalau betul kau berprinsip mengatakan bahawa ini adalah tentang prinsip kami, perjuangan kami tentang Hamas, Fatah di Palestin, kau tegurlah. Kawan-kawan kau duduk sebelah pintu kau ni, sebelah meja kau ni. Ketuk je. Ketuk je tau. Kau keluarlah buat statement macam mana PKR keluar. Bagi aku, itulah contoh baik. Sebelum kau bergegar, nak marah kat orang lain. PKR dah keluar. Memang dia kata, dah keluar lah. Aku rasa tak ada dah. Setakat hari ni aku check, dah tak ada kat website. Ada satu je gerakan je masih ada. Setakat hari ni video ni direkod. Gerakan masih ada di website di kurungan benua Asia. Tapi PKR dah tak ada. PKR tak ada. Gerakan masih ada. Dan gerakan ni daripada Perikatan Nasional. Sebab takut tak faham gerakan ni berpihak ke. Dan aku ada nampak satu argument yang agak for me tak make sense lah. Kita semua tahu gerakan ni multiracial party. PKR juga multiracial party. Cuma bezanya ketua PKR ni orang Melayu Islam. Gerakannya orang Cina. Ada argument yang kata, PKR ni kononnya parti presidennya terpaling Melayu, terpaling Islam, tapi gerakan tak apa sebab dia parti ni bukan parti Islam. Apa? Maksudnya orang Islam di dalam gerakan dah dikafirkan. Aku kafir tapi dia kafir ke? Itu aku pun jujur aku pun selalunya kita kan jarang kita bocorkan hipokrasi je ni. Selalu kita tembak telek Tapi aku rasa minggu ni, hari ni lah bagi aku, kita memang nak katakan besarnya hari ni topik teman hari ni untuk bocorkan hipokrasi. Bagi aku yes, gila. Takkan kau kata sebab gerakan ni bukan pejuang Islam, gerakan ni parti kafir. Parti kafir. Sangat tak logik aku. Kan? Dah kalau betul lah PN tak nak bersama dengan dia kata kafir ni, buanglah gerakan. Dan yang pentingnya aku rasa sudut ni kita kena pandang juga.
masalah di Palestin bukan masalah untuk orang Islam je. Betul. Kan? Gerakan kalau dia ada rasa kemanusiaan, sebetulnya dia kena lagi firm lah macam PKR. Yes. Betul kata. Dia isu Palestin ni bukan sebab Islam, tapi kat sini poin kita nak katakan tentang hipokrasi lah. Aku rasa yes, PKR dia keluarkan stand dia, gerakan keluarkan stand dia. Dan yang paling penting bagi aku lah bila saya bertentang, kita nak pergi jauh lah. Tapi isu Palestin macam Yak kata memang isu yang melibatkan hak manusia. Hak kemanusiaan tu sendiri. Tapi ya mungkinlah kau nak terang sikit ataupun kau nak bagi nasihat sikit pada rakan-rakan kita kat luar sana tentang apa sebenarnya ni liberal ni. Maksudnya tentang fikir dalam LI semua, mungkin sepatah dua kata untuk orang semua ni selidik dulu sebelum berbicara. Okey, kita tadi Aiman dah kata PKR ni pemerhati kan. Aku bagi satu contoh lah. Let's say aku bagi satu contoh. UN. Israel dengan Malaysia dua-dua adalah ahli penuh dalam UN. Tapi Palestin bukan ahli penuh. Dia pemerhati. Yes. Kalau UN boleh, kenapa Liberal International tak boleh? Yes. Dan tambah lagi dalam Liberal International, Malaysia hanya sebagai pemerhati, bukan ahli penuh pun. Yes. So maksudnya kalau kita ikut logik ni, kalau nak keluar, takkan Malaysia nak keluar dari UN sebab ada Israel dalam tu. Betul. Ada satu lagi contoh aku nampak sangat menarik. Dia guna contoh classroom. Liberal International satu kelas. Dalam kelas ni ada budak pandai, ada budak yang kurang pandai. Budak pandai ni dia nampak apa yang berlaku dekat Gaza dan tak betul dalam Malaysia. Ada budak yang tak pandai, dia yang menzalimi. Iaitu Israeli Liberal Group. So takkan apa yang dibuat oleh budak tak pandai ni kena libatkan budak yang pandai tu. Betul. Tambah lagi budak pandai tu dia cuma tengok je. Dia masuk kelas, dia buat exam, dia tak pernah masuk group discussion. Jadi kalau dah macam ni kita masih nak dipertikaikan, aku rasa it's a non-issue. Yes. Cuma yang aku geram itu hipokrasi. Yes. Hipokrasi. Bagi aku hipokrasi dan yang paling aku rasa poin besarnya adalah kita kena faham apa sebenarnya maksud liberal sebelum kita melihat benda tu sebagai hitam putih. Dia bukan semudah tu lah fahaman tentang ataupun ayat ni, definisi ni. Dan DBP memang keluarkan statement tak kata pun bahawa liberal ni menyokong LGBT dan sebagainya. Paling besarnya dalam DBP, Dewan Bahasa Pustaka adalah yang ayat mudahnya adalah dia lebih condong kepada kebebasan dan juga pemerintahan yang bersifat demokratik yang memperjuangkan hak-hak semua orang. Itu paling besarnya. Jadi itu penting. Liberal ni kalau nak kata LGBT sebenarnya dia tak salah sebetulnya. Liberal ni kena tengok pada konteks negara. Kalau dalam Malaysia nak liberal macam mana pun kita kena berlandaskan perlembagaan, iaitu macam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam agama persekutuan, hak istimewa Bumi Putera dan Melayu, Raja dan Melayu semua. Dalam pelbagai semua. Tapi kalau let's say contoh dalam US, mungkin liberal tu dia nak fight untuk LGBT. Itu hak dia lah. Takkan kita nak ganggu perjuangan doang. Betul. Itu perjuangan doang. Tapi yang penting di Malaysia liberal ataupun liberalisasi yang dibawa oleh kerajaan sekarang ialah membebaskan orang miskin dari kemiskinan. Itu poin besarnya. Bebaskan. Liberalkan orang miskin dari kemiskinan. That's why juga menjawab kenapa PMAT ni agak pro pada orang biasa. Dia buat cukai kaya. Yes. Secara mudahnya, besar poin kita tentang isu PKR ni parti liberal adalah yang pertama kita kena faham apa sebenarnya maksud liberal. Yang kedua, bagi aku sangat penting, cukup-cukuplah hipokrit. Cukup-cukuplah kau memilih. Padahal dasar aku gerakan atas PKR. Tapi kau boleh nampak PKR je. Dia tak nampak. Dia macam tadi aku katalah. Pasal liberal yang dia nampak nak keluar agama dan buat maksiat. Dia tak nampak kebebasan bersuara, berhimpun. Betul. So, poin besarnya, poin besar adalah jika betul gerakan ini menyokong perjuangan Palestin, dia betul keluar daripada liberal lah. Macam mana PKR buat, keluarkan dari website sebagainya, keluarkan statement rasmi dan sebagainya untuk keluar daripada website. Yes. Aku rasa itu saja kita secara ringkas lah. Aku rasa orang pun dah bosan tengok muka kita selalu. InsyaAllah kita akan berusaha untuk cari wanita. Lajuan. supaya ayat mudahnya nak balancekan lah. Supaya kita nampak lah. Sebab kita orang ni fight equality. Dia kata feminis tak equality lah. Maksudnya beri hak ada semua orang yang sama rata. Dan kata liberal dia juga hak ada semua orang. Yes, tapi itu sahaja dari kami. So biasalah. Kak Yohana ni kami ada social media.
Kami ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Macam biasa. Sini ya bawah. So kadang-kadang kami post, iaitu soalan di Instagram story. Kadang-kadang kami post, tapi sebenarnya kat Yohana ni kami akan tag semua panel-panel tetap lah. Panel-panel tetap. InsyaAllah kami pun cuba nak perbagaikan Yohana untuk jemput beberapa tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang boleh memberi pandangan, ataupun boleh beri pandangan baru kat rakyat Malaysia dan juga rakan kat luar sana. Tapi yang benda paling penting yang memang kami nak target adalah sebiasa tolong subscribe kami punya YouTube channel Yohana TV, dan sebiasa kami selalunya post paling banyak adalah di TikTok. Jika ada soalan, ada kolaborasi, kami ada dapat satu kolaborasi tentang, nanti kami akan cerita lah lepas dah settle agreement dengan satu kolaborasi ni. Kalau ada kolaborasi, ada keinginan untuk Yohana promosikan barang-barang yang bermanfaat pada masyarakat. Kena ulang, benda tu penting, bermanfaat pada masyarakat. Contohnya Kamus Dewan bermanfaat. boleh mudah-mudahnya boleh email kami. InsyaAllah kami akan balas dan kita bincang di situlah. So itu saja dari kami. Seperti biasa, aku Aiman, Niyap. So sekian, terima kasih. Terima kasih.